Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kelas GMGA 1013 Asas Pentadbiran Awam, kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan berkenaan dengan tajuk Dasar Kerajaan mengenai pandemik COVID-19. Antara pelajar yang terlibat dalam pembentangan ini ialah saya sendiri, Fatin binti Abdullah Zawawi 283735, Nur Afiq bin Afni 284088, Nur Farisha Edrina binti Muhammad Hay 283781, Ain Syahidah Muhammad Isa 283984 dan Zuriati binti Muhammad 283932. Kita akan pergi kepada pendahuluan tajuk pembentangan. Okey, saya akan mulakan. Baru-baru ini, dunia dikejutkan dengan kehadiran wabak yang berbahaya yang telah melanda hampir seluruh negara termasuk negara kita Malaysia. Wabak tersebut dikenali sebagai virus COVID-19. Ialah sejenis virus corona yang baru ditemui dan kes pertama dilaporkan di daerah Wuhan, China pada Disember 2019. COVID-19 merupakan virus yang menyerang manusia melalui jangkitan dan jangkitan boleh berlaku melalui sentuhan. Terkini daripada WHO, jangkitan boleh berlaku melalui udara iaitu molekul-molekul yang terbentuk dari batuk atau bersin oleh individu yang dijangkiti. Virus COVID-19 menjangkiti individu dalam keadaan berbeza. Ada yang dijangkiti dengan simptom yang ringan, ada yang sederhana, ada juga yang keadaan yang teruk. Antara gejala umum yang berlaku kepada individu ialah seperti demam, batuk, lemah anggota badan dan hilang diri rasa serta bau. Di samping itu, ada juga gejala yang sederhana teruk seperti sakit tekak, sakit kepala, cirit birit, kerengsaan pada kulit, mata menjadi merah dan gatal-gatal. Manakala gejala yang serius adalah seperti sesak nafas, nafas menjadi pendek, hilang keupayaan untuk bertutur seperti sedia kala, kecelaruan berfikir dan sakit dada. Berikut merupakan tahap dan jenis gejala yang dialami oleh pesakit COVID-19. Statistik COVID-19 dunia. Terkini, statistik COVID-19 dunia mencatatkan jumlah kumulatif kes positif COVID melebihi 191.7 juta dengan melebihi 400,000 kes baharu yang dilaporkan. Amerika Syarikat kekal sebagai negara paling tinggi angka kes positif iaitu 34.2 juta, diikuti oleh India dengan angka melebihi 31.2 juta, manakala Brazil telah mencapai angka 19.4 juta kes positif menurut data terkini Universiti Johns Hopkins. Pada masa yang sama, 4 negara telah mencapai angka lebih 5 juta kes positif iaitu Rusia, Turki, United Kingdom dan Perancis. Manakala Colombia, Itali dan Argentina pula direkodkan kes melebihi 4 juta. Selain itu, Indonesia menjadi negara tertinggi di Asia Tenggara yang mencatatkan kes positif COVID-19 dengan angka melebihi 2.98 juta, diikuti dengan Filipina sebanyak 1.5 juta kes positif. Sementara itu, jumlah kematian individu yang dijangkiti wabak ini di seluruh dunia melepasi angka 4.12 juta dengan Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi melebihi 609,000 kes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Syahidah binti Muhammad Isa, nombor matrik 283984. Kronologi dan statistik COVID-19 di Malaysia. Pada awal tahun lepas iaitu pada 23 Januari 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah melaporkan terdapat 3 kes yang disyaki dijangkiti wabak COVID-19. Kes tersebut dilaporkan 2 di Sabah dan 1 di Sarawak. Namun dari ujian pengesanan, wabak tersebut menunjukkan keputusan yang negatif. 2 hari selepas itu, Menteri Kesihatan pada ketika itu, Datuk Dr. Zulkifli Ahmad, mengumumkan kes pertama dari wabak tersebut melibatkan 3 orang warga Cina yang masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura pada 23 Januari 2020. Ekoran dari kes tersebut, KKM menasihatkan seluruh warga Malaysia untuk tidak keluar melancong ke China jika tiada sebarang urusan yang mustahak dan merancang untuk menambah alat imbasan suhu badan di pintu masuk negara.
Pada 29 Januari 2020, 3 pertambahan kes COVID dilaporkan dan menjadikan kes kumulatif menjadi 7 kes. Bermula dari sinilah jangkitan dari wabak COVID kian menular dalam kalangan penduduk di negara ini. Wabak ini kian melanda sehingga ke hari ini. Malah KKM melaporkan bahawa variasi ini telah bermutasi dan disahkan jenisnya iaitu COVID-19 varian Delta. Varian ini adalah mutasi dari virus asal dan menyebabkan gejala yang serius terhadap individu yang dijangkiti. Individu tersebut akan mengalami sesak nafas yang serius dan boleh mengakibatkan kerosakan pada paru-paru dan akhirnya akan menyebabkan kematian. Varian ini muncul pada Julai tahun ini iaitu tahun 2020 dan dikenal pasti sebanyak 119 kes pada awalnya. Tambahan pula, varian ini menular dengan lebih pantas dengan kadar kebolehjangkitan COVID-19 ketika ini pada tahap 1.07. Sehingga ke hari ini, Malaysia mencatatkan kes keseluruhan COVID-19 sebanyak 2,353,579 orang setakat pada 12 Oktober 2021 dengan jumlah kematian seramai 27,525 individu. Malaysia dijangka akan hidup dalam pandemik dari wabak ini dan meneruskan rutin kehidupan dengan adanya wabak ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan COVID-19 terhadap ekonomi dan sosial di Malaysia memberi impak yang besar kepada ekonomi Malaysia dan memberi kesan yang buruk kepada sektor-sektor seperti sektor hiburan, sektor peruncitan, perhotelan, pelancongan dan sebagainya. Dengan pada pandemik COVID-19 ini, ia telah memberi kesan yang besar terhadap ekonomi termasuk penurunan susut nilai wang ringgit Malaysia dan juga penurunan keluaran dalam negara KDNK. Ekonomi Malaysia, pasaran saham di Bursa Malaysia jatuh pada waktu pandemik COVID-19 dan pada akhir Februari, Pelaburan Standard Aberdeen Malaysia telah meramalkan bahawa wang ringgit Malaysia akan menjadi semakin lemah disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini dengan krisis politik Malaysia 2020. Pada Februari 2021, dilaporkan bahawa domestik kasar KDNK Malaysia telah menyusut 3.4% pada suku keempat tahun lalu. Ekonomi Malaysia menyusut 5.6% sepanjang tahun 2020 lalu mencatatkan prestasi terburuk sejak krisis kewangan Asia pada 1998. Untuk hiburan dan rekreasi, dengan adanya perintah kawalan pergerakan yang diadakan di Malaysia, segala sektor hiburan dan rekreasi ditutup serta-merta dan akan dibuka dan ia menjadi negara sunyi sepi kerana penduduk Malaysia diperintahkan duduk di rumah dan menjaga keselamatan diri. Sekatan jalan raya dilakukan agar tiada pergerakan rakyat Malaysia dan akan dikenakan kompaun jika melanggar arahan pergerakan. Antara contoh tempat yang tutup seperti shopping complex, panggung wayang, pusat rekreasi indoor
seperti gym, futsal, badminton ditutup serta-merta untuk menangani wabak COVID-19 ini. Kekurangan barangan asas dan pembelian panik. Barangan asas contohnya seperti beras, telur, gula, kicap, dia akan menjadi kurang dan orang ramai mula mencari barangan untuk keperluan harian pada waktu PKP ini. Dengan justru rakyat Malaysia kian mengetahui bahawa orang ramai wajib menggunakan topi muka dan pembersih tangan. Pada masa sekarang, topi muka dan pembersih tangan dijual laris dan menyebabkan harga lebih mahal dalam masa yang singkat, dengan menjadikan kehabisan stok dengan lebih cepat. Kilang perlu membuat kerja dengan lebih cepat untuk mengeluarkan segala produk mereka. Assalamualaikum. Seterusnya kita lihat cara kerajaan dan masyarakat dalam menangani wabak pandemik COVID. Secara umumnya, wabak pandemik COVID ini tidak lagi menjadi perkara yang mengejutkan. Malah, bukan sahaja pada negara kita, ianya juga tidak asing lagi kepada negara luar kerana wabak ini telah melanda seluruh dunia. Pada awal tahun 2020, negara telah dikejutkan dengan satu wabak yang disebut COVID-19 di mana ianya menyerang seluruh dunia seperti yang saya katakan tadi dan dimulakan dengan negara China. Ianya merupakan satu virus yang sangat berbahaya dan merebak sangat cepat dan menjadi satu pembunuh nombor satu di dunia pada awal kedatangannya. Di negara kita, pada awal Januari 2020, berita tergempar bagi negara adalah pelancong dari China yang memasuki tanah air dari Singapura disahkan menghidap wabak ini. Sejak itu, negara mula menghadapi satu masalah besar dan bermula di sinilah satu adegan terburuk bagi negara. Kerana ianya melemahkan pelbagai aspek pengurusan negara, tidak kira dari segi ekonomi dan sosialisasi masyarakat. Namun perkara ini tidak menggoyahkan misi kerajaan iaitu memutuskan rangkaian COVID. Berikut kita lihat beberapa cara kerajaan dan masyarakat dalam menangani wabak pandemik COVID ini. Sekejap. Okey, seterusnya kita lihat beberapa cara kerajaan dan masyarakat dalam memutuskan rangkaian COVID ini. Yang pertama, kerajaan mengumumkan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Seterusnya, terdapat beberapa perintah kawalan pergerakan yang disebut iaitu yang pertama PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Yang kedua PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Yang ketiga PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan yang terakhir PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Sepanjang langkah untuk memutuskan rangkaian COVID ini, kerajaan telah mengumumkan beberapa pencegahan melalui pelaksanaan PKP, PKPD, PKPB dan PKPP. Pada awal langkah pencegahan wabak ini, kerajaan telah mengambil langkah pertama iaitu dengan cara mengumumkan PKP berkuat kuasa di seluruh negeri yang ada di Malaysia. Pada 16 Mac, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac hingga 31 Mac yang lalu di seluruh negara. Hal ini bagi mengelakkan banyak pergerakan yang terjadi di mana boleh mempercepatkan lagi penularan wabak ini. Selain memutuskan rangkaian ini,
Rancangan kerajaan melakukan PKP ini adalah bagi mengecilkan kumpulan jangkitan yang lebih besar. Seterusnya diikuti dengan kawalan pergerakan yang lain mengikut dengan kadar dan jangkitan penularan wabak ini dari masa ke semasa. Seterusnya langkah yang kedua adalah sinergi kerjasama kerajaan swasta dan NGO. Dalam usaha menghadapi krisis berkenaan, sudah pasti ianya bukan melibatkan dengan usaha kerajaan semata-mata. Syarikat-syarikat swasta juga dan badan bukan kerajaan seperti NGO turut memainkan peranan penting dalam memutuskan rangkaian yang berbahaya ini. Contohnya, membantu dengan cara menyediakan penempatan kuarantin bagi pesakit yang telah disahkan positif COVID. Hal ini adalah terjadi kerana apabila seseorang individu telah dijangkiti COVID-19, dalam masa yang sama wabak ini terlalu cepat dalam penularannya, individu yang telah dijangkiti perlu diasingkan untuk langkah pencegahan yang awal. Seterusnya kita lihat langkah yang seterusnya, memelihara kesejahteraan masyarakat. Walaupun kita sedang dilanda wabak COVID-19, dalam masa yang sama dengan pergerakan yang terhad, dalam keadaan seperti ini sudah pasti ada yang terlepas dengan perkara-perkara terkini. Tidak kira berkenaan dengan wabak COVID-19 ataupun mengenai maklumat-maklumat yang lain. Oleh itu, salah satu langkah kerajaan bagi memelihara kesejahteraan masyarakat atau rakyat, sidang media setiap hari akan bersidang di siaran televisyen yang telah dipilih. Hal ini bagi memastikan segala maklumat disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dan perkara ini secara tidak langsung, maklumat berkenaan dengan COVID juga boleh diketahui dari masa ke semasa. MKN iaitu Majlis Keselamatan Negara juga telah dilantik untuk menyediakan satu rangkaian penyampaian maklumat iaitu seperti pesanan ringkas bagi menyalurkan maklumat kepada masyarakat. Hal ini bagi memudahkan lagi masyarakat menerima info-info terkini berkenaan dengan wabak ini. Seterusnya, kerajaan telah menyediakan beberapa bantuan bagi masyarakat yang terjejas dalam menghadapi wabak COVID-19. Rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat yang terjejas akibat wabak ini akan menerima dan boleh memohon pelbagai bantuan yang telah disediakan serta inisiatif yang telah digariskan dalam pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan. Contohnya seperti pakej rangsangan ekonomi yang bernilai 20 bilion yang diumumkan pada 27 Februari. Rakyat juga boleh menikmati pelbagai bantuan di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin iaitu BPR yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin Mac 2020 yang lalu. Selain daripada itu, bagi menghargai petugas bahagian hadapan iaitu frontliner, kerajaan juga telah memberi bantuan dalam bentuk allowance dan beberapa jumlah yang telah ditetapkan. Dan beberapa bantuan ini juga diberi dari pelbagai bentuk dan disalurkan dari pelbagai bentuk bagi meringankan beban rakyat. Langkah seterusnya menyediakan pelbagai kemudahan aplikasi. Selain daripada menyediakan pelbagai bantuan yang berbentuk duit ataupun bantuan yang berbentuk makanan, ianya adalah usaha kerajaan. Selain itu, untuk usaha masyarakat juga masyarakat memainkan peranan penting dalam membantu sesama masyarakat dari segi menyediakan pelbagai kemudahan aplikasi yang menarik bagi memudahkan lagi kegunaan hidup harian. Dalam masa yang sama, dalam menghadapi wabak ini, negara telah maju dari era digital di mana generasi baru mempunyai pelbagai kreativiti tersendiri dalam mencipta sesuatu yang menarik dan selain memudahkan pengguna aplikasi, contohnya seperti aplikasi GrabFood, Foodpanda, Shopee, Lazada dan banyak lagi aplikasi yang boleh memudahkan masyarakat dalam menghadapi wabak ini. Jadi perkara yang sama, usaha kerajaan bagi memutuskan rangkaian COVID ini sama-sama
dipikul oleh masyarakat juga. Masyarakat dia maksudnya di sini dia bukan semata-mata usaha kerajaan dan badan-badan swasta lah. Masyarakat juga memainkan peranan penting dalam memutuskan rangkaian COVID. Seterusnya kita lihat pada kesimpulan rumusan dia. Apa yang kita boleh simpulkan bahawa virus COVID-19 ini tidak akan lenyap menurut kajian dari WHO, dan kita perlu mengamalkan norma kehidupan yang baru dalam kehidupan seharian kita. Penjarakan sosial dan memakai pelitup muka perlulah dipatuhi sehingga diberitahu sebarang perubahan dalam arahan tersebut. Perkara ini bergantung dengan keadaan dan jumlah kes yang bakal direkodkan dari masa ke semasa. Di samping itu, kita perlu mematuhi dan menyokong setiap usaha dan dasar yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan bagi menangani isu ini untuk kepentingan semua. Amalkan pemakanan dan kehidupan yang sihat agar imunisasi tubuh badan sentiasa dalam keadaan baik dan bersedia sekiranya dijangkiti wabak ini. Selain itu, usaha kerajaan dalam memberi vaksin untuk mencegah penyakit ini juga salah satu usaha kerajaan lah. Selain itu, seperti yang saya cakapkan tadi, dengan mengambil suntikan vaksin yang disarankan oleh KKM dan kerajaan, kita juga boleh mengamalkan sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW pada ribuan tahun yang lalu kerana terdapat juga banyak manfaat kepada tubuh badan kita. Selain itu, pemakanan herba dan perubahan holistik boleh juga kita amalkan, tapi perlulah dengan bimbingan dari mereka yang pakar dan berpengetahuan dalam bidang ini. Segala usaha yang kita telah ikhtiar, segala yang kita telah usaha, perlu kita laksanakan bagi menjamin kesejahteraan di masa hadapan. Kurangkan tekanan dalam kehidupan seharian kita sama ada dalam pekerjaan atau di kalangan orang sekeliling supaya minda kita sentiasa positif dan cerdas. Serta elakkan makan makanan yang bertoksik dan berminyak supaya pengaliran darah sentiasa dalam keadaan baik. Akhir sekali, lepas kita usaha, kita serah pada yang akhir sekali usaha kita berdoalah kepada Allah supaya diberikan sentiasa perlindungan dari penyakit dan wabak yang melanda. Kita kena jaga kita punya kesihatan, kehidupan baru yang telah kita biasakan dari sejak wabak ini melanda. Jadi dekat sini sedikit sebanyak ada kebaikan juga dan ada keburukan. Sekian, sampai sini je lah kumpulan kami punya pembentangan. Yang salah harap dimaafkan. Segala kekurangan dan sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.